Kemudian dia berjalan dan berlindung dengannya dan menggembala kambingnya dengan tongkat tersebut daripada seorang penggembala kambing. Bakal menggegarkan satu kerajaan yang besar, bakal menghancurkan satu kerajaan yang zalim, bakal membunuh daripada penentangan ataupun daripada dakwah tersebut Firaun dan tentera-tenteranya yang zalim. Sementara Firaun adalah seorang durjana, zalim dan dajjal yang sangat sombong. Firaun tidak pernah sangka penentangan yang akan wujud daripada seorang penggembala kambing. Dia tidak pernah sangka penentangan akan wujud daripada seorang yang cakapnya tak berapa orang fasih mendengarnya. Yang Nabi Musa ni kalau bercakap tak berapa lancar. Sebab itu Nabi Muhammad bila dilantik oleh Allah menjadi Rasul, izhab ila Fir'aun innahu tagha, pergilah kamu kepada Fir'aun, Fir'aun dah melampau. Nabi Musa kata, saya terima tugas ini, tapi kalau boleh buat marilah lagi seorang pembantu saya. Saya ni cakap tak berapa boleh, orang tak berapa faham. Lidah Nabi Musa terbakar. Lidah Nabi Musa ni terbakar sebab Fir'aun nak bunuh. Bila Nabi Musa tarik janggut Fir'aun masa kecil-kecil, Asia tengah duk main dengan Nabi Musa, datang Fir'aun duk main dekat dengan Nabi Musa. Nabi Musa tarik janggut Fir'aun. Fir'aun kan mengaku Tuhan. Tiba-tiba ada budak pergi tarik janggut. Jatuh tak status dia? Marahlah main janggut Tuhan pula ni. Ni memang budak ni jahat. Aku nak bunuh hari ni juga, kata Fir'aun. Kata Asia, isteri Fir'aun, abang on ni pun sikit-sikit bunuh. Asyik sikit bunuh. Asyik bunuh sikit-sikit. Budak bukannya tahu apa abang on. Ni dia tuan-tuan, isteri ni. Isteri ni tuan-tuan, garang macam mana pun suami, kalau isteri pandai taken, lembek suami tu. Misal walaupun macam sajen Senin, tapi kalau isteri pandai taken, dia turun ke bawah balik melurut ni tuan-tuan. Ini yang isteri dia, nama dia Asyah. Dia kata abang on ni pun satu dengan budak kecil ni pun tak ada budak ni memang jenis nak bunuh orang ni. Budak ni satu hari dia menentang aku ni. Maka Nabi Musa pun dibuatkan ujian, nak tunjuk dia masih budak. Satu letak makanan, satu letak bara api. Kalau abang nak tengok budak ni cerdik, dia ambil makanan. Kalau abang nak tengok budak ni dia tak apa ada akal lagi, budak lagi yang baik, mesti dia ambil bara api. Dia ambilnya bara api, Nabi Musa ni merangkak, dia letaknya bara api dalam mulut, terbakar lidahnya. Sampailah ketua Nabi Musa ni bila bercakap tak berapa fasih macam biasa. Sebab tu dia perlukan seorang yang fasih. Maka Allah lantik pula Nabi Harun sebagai Nabi kedua, membantu Nabi Musa alaihissalam. Masa Nabi Musa nak menghadap Fir'aun, Nabi Musa baca doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa itu dibaca oleh Nabi Musa ketika dia berangkat nak menghadap Firaun, nak bagi faham Firaun supaya lapang dada Firaun bila mendengar dakwahnya, dan minta supaya dilancarkan lidahnya bila berfasih, bila berhujah di hadapan Firaun. Itu doa Rabbi syrah li itu. Kita hari ni pengurusi majlis ke apa kan, sebelum dia baca ucapan dia baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusan aku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, mudahkanlah orang yang mendengar kata-kataku faham apa yang aku nak cakap. Nabi Musa orang yang berani, jenis tak takut. Nabi Musa orang yang cekai. Cekai tuan-tuan, nak kahwin dengan orang perempuan, mas kahwin dia 7 tahun, 8 tahun, jaga kambing. Nak kahwin dengan anakku boleh, tapi kamu kena jaga kambing-kambing aku. Ada yang kata kambing yang dijaga itu ialah kambing Nabi Syuaib alaihissalam. Ada yang kata bukan Nabi Syuaib. Macam-macam riwayat. Ada riwayat kata laki-laki yang ada 2 anak perempuan, yang seorangnya nak dikahwinkan dengan Nabi Musa itu ialah Nabi Syuaib. Ada yang kata bukan Nabi Syuaib. Dalam Quran disebut sebagai hamba Allah. Jadi siapa dia laki-laki itu wallahu a'lam. Tapi dia orang tua, orang alim, orang yang penuh hikmah. Dia nak test Nabi Musa ni orang baik ke tak baik ke, taat tak taat. Kamu kalau nak kahwin dengan anak aku, jadilah mas kahwin, perkahwinan kamu kena gembala kambing. Ada yang kata 7 tahun, ada yang kata 8 tahun. Nak tengok boleh tak boleh sabar. Dengan tanpa sebarang upah melainkan makan dan minum saja.
Ni tuan-tuan kalau nak test menantu tuan-tuan, cuba buat macam tu. Agak-agak tunggu lah. Mampu tak tunggu lah. Berlambak lagi perempuan lain dia kata. Tapi Nabi Musa ni taat. Bila dia kahwin, dapat anak, barulah dia diutuskan oleh Allah menghadap Firaun. Firaun tak pernah sangka manusia yang daripada penggembala kambing yang dia bela daripada kecil itulah yang akan menggegarkan kerajaannya. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat, sesuatu kerosakan dia hanya berpunca daripada benda kecil saja. Bangunan yang hebat, rumah yang hebat, kadang-kadang dia runtuh kerana anak-anak saja. Kita duk sangka ribut taupan, kita duk sangka gempa bumi tanah runtuh, kadang-kadang anak yang menghancurkan kita. Cubalah tuan-tuan tengok, mana-mana kerajaan yang besar-besar jatuh dengan seorang laki-laki yang biasa saja. Tuan-tuan boleh ceklah di mana-mana sejarah. Tengok apa pekerjaan yang asalnya. Kerajaan Kalsmak. Apa asalnya Kalsmak? Sebelum menumbangkan kerajaan sebelum Kalsmak. Tuan-tuan boleh tengok kerajaan Genghis Khan. Siapa yang meruntuhkan? Siapa dia orangnya? Apa pekerjaan asalnya? Bukan orang hebat-hebat, orang biasa-biasa saja. Tetapi Allah berikan kekuatan meruntuhkan kerajaan-kerajaan yang zalim. Dia Firaun adalah orang yang berdiri di hadapan hamba-hamba Allah, lalu dia mendakwa dirinya Tuhan. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Quran, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain daripada aku. Surah Al-Qasas ayat 38. Ana rabbukumul a'la. Firaun juga berkata, adalah aku ini Tuhan yang paling tinggi. Dan juga Allah berkata kepada Nabi Musa, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Surah Taha ayat 24. Pergilah kamu pada Fir'aun, dia melampaui batas. Dan begitu juga apabila telah dilantik Nabi Musa sebagai Rasul, tugas pertama Nabi Musa, perbuatan pertama Nabi Musa ialah mengucapkan doa Rabbi syrahli sadri. Ayat surah Taha ayat yang ke-25 sampailah habis. Ini dia Allah Ta'ala sebut 4 ayat. Al-Qasas 38, An-Nazi'at 24, Taha 24 dan Rabbi syrahli pada ayat yang ke-25 surah Taha. Tentang kisah Nabi Musa dan kisah Fir'aun. Sifat Fir'aun ialah mengaku dia Tuhan. Kenapa dia mengaku dia Tuhan? Yang pertama sebab mempunyai kekuasaan yang besar, kerajaan yang besar. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Az-Zukhruf juzuk yang ke-24. Allah Ta'ala mengatakan bahawa akan dikekalkan apa-apa pembinaan pembuatan Fir'aun sampai hari kiamat, untuk iktibar manusia sampai hari kiamat. Tuan-tuan jangan takutlah, walaupun stadium bumbung dia runtuh, tapi piramid tak akan runtuh tuan-tuan. Allah kekalkan sampai hari kiamat. Bukan setakat piramid tu Allah kekalkan, segala benda yang Firaun buat. Pinggan mangkuk, kain baju, lancar, beca, basikal dia, roda dia, gelas dia, serban dia, semuanya Allah kekalkan sampai kiamat. Tuan-tuan rujuk dalam surah Az-Zukhruf untuk kita umat akhir zaman menilai. Kalau pinggan daripada mah, gelas daripada mah, sudu daripada mah, kursi dia pun daripada mah. Tuan-tuan tengok kursi tempat Firaun duduk. Tuan-tuan jangan bayangkan Firaun tu besar 30 kaki. Jangan bayangkan tinggi dia 20 kaki. Tak ada macam kita. Nak tengok dia rendah macam kita, tengok kursi dia. Kursi dia ni besar sikit daripada kursi tuan-tuan ni. Dia buat daripada emas, permata. Bukan buat pada kerum besi pada kita ni. Permata, emas. Tuan-tuan tengok kalau kursi tu kalau dapat ratus juta punya harga. Punya kaya hebat. Pinggan mangkuk dia emas. Belum masuk lagi sudu belanga dia, dia punya beca dia pun daripada emas. Punya kaya tuan-tuan. Topeng mayat dia pun emas. Bila dia diletakkan dalam mayat, dalam topeng, dalam keranda, bekas keranda dia pun emas. Kayanya, kaya-kaya macam dia pun mati juga. Kaya-kaya macam dia, lawan Tuhan mampu juga. Allah kekalkan mayat dia untuk peringatan manusia sampai hari kiamat. Orang cari apa betul, kenapa mayat Firaun tak reput, kenapa baju dia tak reput, kenapa roti dia pun tak reput.
Roti dia pun masih sekarang masih ada lagi tuan-tuan, dipamerkan di muzium. Anjing dia yang dijumpai bersama dalam kubur dia, roti dia, sampai sekarang masih ada. Orang mencari apa petua, apa awet, apakah bahan yang digunakan oleh orang Mesir dulu sampai mayat tak reput, baju tak hancur. Jawapan dia mudah aja, Allah yang kekalkan. Tak ada siapa yang tahu rahsia dia. Sebab dia bantah Allah, dan Allah nak bagi pengajaran kepada kita, jangan bantah Allah macam Firaun. Kaya-kaya macam Firaun pun akhirnya musnah. Yang kedua, kenapa dia mengaku Tuhan? Sebab dia tak pernah sakit. Dia tak pernah sakit. Hatta pening kepala, H1N1 lagi dah, tak pernah sakit langsung. Sebab tu tuan-tuan jaga-jaga. Mana orang yang tak pernah sakit, jangan duk bangga sangat. Kok jadi Firaun sekali lagi kot. Yang ketiganya ialah kerana mempunyai kekuasaan yang mutlak. Bila dah terlampau lama berkuasa, mempunyai kekuasaan yang tiada taranya, akhirnya dia mengatakan bahawa dia adalah Tuhan. Ini tiga punca kenapa Firaun itu mengaku dia sebagai Tuhan. Maka Allah Ta'ala melapangkan dadanya dan mempersilakannya untuk berangkat dan menghadapi sang durjana. Walaupun dia tahu dia nak berhadapan dengan satu raja yang besar, tapi Nabi Musa tidak gentar dan tidak bimbang. Dia nak bercakap, dia nak masuk dalam istana Firaun, nak bercakap dalam istana Firaun. Inilah dia tuan-tuan dakwah. Dakwah ni bukan di luar kawasan. Dakwah ni bukan jauh-jauh. Dakwah ni pergi masuk, pergi tegur balik. Itulah dakwah. Kalau kita boleh macam itu, kira hebat. Bila kita hanya bercakap di luar, hak di dalam kan dengar. Apatah lagi mereka buka pintu panggil kita masuk, lagilah bagus kalau kita boleh dakwah macam itu. Kalau kita duduk ceramah di pintu pagar, mereka kunci tingkap pintu, mereka tengok televisyen, mereka bukan dengar. Tapi kalau kita boleh masuk dalam rumah mereka tutup TV, mereka tutup segala benda, radio semua tutup, mereka duduk dengar ceramah kita, lagi bagus. Firaun dengan Nabi Musa masuk dalam istana Firaun, berhujah dengan istana Firaun, dengan Firaun, habis-habis hujah balik, esok pergi pula dakwah. Ini Firaun dengan Nabi Musa, bukan Nabi Musa bercakap di luar je. Sebab tu saya cukup seronok kalau siapa-siapa yang panggil saya ni orang yang ada kuasa.